Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan afiat. Sebelum tu saya nak murid like dan subscribe channel ini. Baiklah murid-murid, dalam video pembelajaran kita pada kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah di bawah tajuk kufur. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 99 hingga 105. Baiklah murid-murid, dalam tajuk ini nanti murid-murid akan belajar apa dia maksud kufur. Kita nak tahu apa dia hukum kufur, dalil kufur, istilah-istilah lain, bahagian-bahagian kufur, faktor yang mendorong kekufuran, kesan-kesan kufur, dan apa tindakan kita untuk menjauhi kufur. Okey, baiklah murid-murid yang dikasihi Allah sekalian. Sekarang pertama sekali kita nak pergi kepada maksud kufur. Okey, baiklah. Kalau murid rujuk buku teks, kufur bermaksud ialah apa? Tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur ini adalah satu perkara yang sangat penting ya murid-murid. Satu perkara yang sangat penting. Kalau kita teliti balik, kufur ni maksudnya orang yang memungkiri apa yang Allah telah larang. Orang yang memungkiri apa yang telah Allah larang. Maknanya seseorang dia menolak apa yang telah disebut oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, walaupun ataupun sebahagian saja, terus akan dikatakan orang itu kufur. Contohnya kita pergi kepada Al-Quran. Walaupun satu ayat Al-Quran saja, seseorang tu cakap bukan daripada Allah, walaupun dia kata ini aku tak percaya ayat Quran ni, aku tak percaya ini Al-Quran, automatik dia akan jadi kufur. Ataupun Allah telah mengutuskan Nabi, 25 Nabi tu, tapi seorang tu dia tak mengaku seorang Nabi, walaupun salah seorang Nabi tu dia tak mengaku, terus dia akan dikatakan kufur. Ingat murid-murid sekalian, jangan menganggap kufur ini perkara yang remeh, yang mudah. Baiklah, antara orang Islam, orang yang beriman, ingat mesti ada sifat benci kepada perbuatan kufur. Benci kepada perbuatan kufur. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada hukum kufur. Hukum kufur ialah sesat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul, para hari akhirat dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Ya, ayat nak kita nampak Al-Quran saya dah tahu dah betapa beratnya masalah kufur ini. Baiklah murid-murid yang dihormati Allah, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sekarang Ustaz nak menerangkan istilah-istilah lain selain daripada kufur. Selain daripada istilah kufur, ada istilah-istilah yang kita perlu tahu. Antaranya ialah syirik. Syirik maksud dia menyekutukan Allah. Seterusnya, yang kedua, fasik. Apa maksud fasik? Fasik ni orang yang engkar kepada perintah Allah. Yang ketiga, zindik. Apa itu zindik? Orang yang imannya terpesong ataupun sesat. Dan yang terakhir, murtad. Istilah yang terakhir,
murtad. Murtad maksudnya keluar dari Islam. Okey, seterusnya dalam buku teks juga dia ada menyebut bahagian-bahagian kufur yang kita kena tahu. Antara bahagian kufur yang dinyatakan di situ ialah kufur ada dua jenis. Ada dua jenis, iaitu kufur i'tiqad dan yang kedua kufur amalan. Apa tu kufur i'tiqad? Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh dia, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Bila seorang tu dia tak mengaku Nabi Muhammad, automatik tak mengaku Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, automatik dia akan menjadi kufur pegangan dia. Yang kedua, kufur amalan. Kufur amalan ni maksud dia menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk judi. Selain itu juga, contoh lain kita lihat, Allah beri nikmat mata. Maksudnya mata, Allah beri nikmat, kita gunakan tengok perkara yang baik-baik. Tapi kita menjadi kufur amalan apabila kita tengok benda yang tidak baik. Contohnya perkara-perkara maksiat. Antaranya contohnya yang ada pada telefon, gambar yang tidak senonoh. Selain itu, nikmat mulut. Allah beri mulut untuk kita buat berzikir, untuk kita bersyukur atas nikmat Allah, baca Al-Quran, cakap benda yang baik-baik. Tapi kita salah guna, kita kufur nikmat yang Allah beri, bercakap maki-maki, menyumpah, fitnah, kadang-kadang bercakap kasar dengan mak ayah. Itu contoh dia. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi kepada apa dia faktor yang mendorong kepada kekufuran. Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemahnya pegangan agama dalam kehidupan. Dan yang keempat, terpedaya dengan ujian dan kesenangan dunia. Baiklah, seterusnya murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita bersambung kepada apa dia kesan kufur terhadap seseorang. Antara kesan kufur ialah apa? Boleh merosakkan iman di hati kita. Selain itu, kufur juga boleh apa? Merosakkan hidup insan, justru mengundang kepada kemurkaan Allah. Selain itu, orang yang kufur akan diazab dan disiksa nanti di dalam neraka. Baiklah, murid-murid, sebelum kita habis pembelajaran yang terakhir sekali, kita lihat apa dia tindakan-tindakan yang kita boleh buat untuk kita menjauhi dari perbuatan kufur ni. Yang pertama apa yang kita buat ialah menjaga amal dan ibadah kita. Menjaga amal dan ibadah. Maknanya kita perlu melipat gandakan amalan. Maknanya kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, terutamanya ilmu fardu ain, ilmu agama. Yang kedua, sentiasa berdoa dan mohon kepada Allah untuk dimantapkan iman. Selalu berdoa. Contohnya doa dia, biasakan amalkan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinik. Doa ni biasakan amal. Kali lagi Ustaz ajar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, sentiasa belajar, membaca buku ke, tengok video-video yang baik-baik, pergi masjid dengan ceramah. Sentiasalah merapatkan diri dengan guru-guru, cikgu-cikgu, terutamanya guru-guru agama. Dan yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Sentiasalah muhasabah diri kita. Kadang bila nak marah, ingat Allah. Bila nak marah, ingat. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Harap dapat apa yang kita belajar hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kekurangan Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.